Okey, seterusnya kita akan belajar 3.1.3 muka surat 95, menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan fungsi output ya. Okey. Bahasa pengaturcaraan dia memainkan peranan penting untuk mengawal dan memberi arahan kepada peranti yang lainnya. Okey, kita sebelum ni contoh ibu awak menggunakan mesin ATM ya untuk keluar duit. Kita tak nampak aturcara di belakang tu ya. Kita nampak bahagian paparan depan sahaja. Sebenarnya di belakang dia banyak aturcara dia ya. Okey, jadi komputer dia boleh faham arahan kita melalui aturcara yang kita hasilkan ya. Okey. Fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia komputer ya. Okey. Fungsi input dan fungsi output ni membolehkan mesej yang hendak disampaikan. Kita tak boleh bercakap secara langsung dengan komputer ya ataupun peranti, tapi kita boleh beri arahan yang difahami oleh komputer ataupun peranti. Okey, seterusnya IMK dia melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri-ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas ya. Maksudnya kita nak berkomunikasi dengan peranti, dia ada perantara dia. Okey. Ada dua faktor ya. Yang faktor pertama ialah faktor komputer. Adalah seperti teknik, grafik komputer, sistem pengoperasian, bahasa pengaturcaraan dan persekitaran. Contoh ya, kita nak berinteraksi dengan peranti, macam cikgu bagi tahu tadi, contoh dia ialah ibu awak nak keluarkan duit pada mesin ATM. Okey, maksudnya bila ibu awak pergi dekat mesin tu dah ada paparan. Itu ialah teknik grafik komputer ya. Mana satu pilihan ibu awak? Kita dah masukkan. Okey, mana satu pilihannya? Sama ada ibu awak tu nak keluarkan duit ataupun nak buat pemindahan ataupun nak semak baki sahaja. Okey, kita boleh berkomunikasi dengan cara begitu ya. Okey, kemudian faktor manusia. Faktor manusia melibatkan teori komunikasi, bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial dan perasaan manusia seperti kepuasan penggunaan komputer. Okey. Ibu awak contoh tadi, ibu awak dah bagi arahan nak keluarkan duit. Okey, nak keluarkan duit 500. Okey, kemudian dah masukkan arahan, dah buat pilihan tadi, duit akan keluar. Jadi apa perasaan ibu awak? Sama ada ketika menggunakan mesin ATM tu macam mana? Memudahkan arahan dia ataupun arahan dia agak keliru. Okey, itu dari segi kepuasan kita lah menggunakan peranti ataupun menggunakan komputer tadi. Seterusnya, kita tengok apa fungsi input. Fungsi input digunakan untuk mendapatkan data input daripada pengguna. Okey, biasanya kita nak input data, kita gunakan papan kekunci. Papan kekunci ni dia mainkan peranan penting bagi memastikan data yang dimasukkan adalah terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Okey, biasa contoh. Kalau dah papan dekat mesin ATM, papan kekunci tu yang ada kan, yang ada number, yang ada upchart, itu ialah papan kekuncinya untuk masukkan input dia, apa yang kita mahukan ya. Okey. Kemudian okey, kita tengok pula sinteks. Sinteks ni macam mana penulisan untuk sesuatu bahasa pengaturcaraan ya. Dia ada beza banyak. Dia ada bahasa pengaturcaraan. C++, dia ada C, ada Java, ada Python, ada Scratch. Scratch ni kita dah belajar
semasa tingkatan 1 ya. Okey, untuk yang tingkatan 2 awak kena kenal jugalah kalau C++ dia punya arahan sintek dia macam mana. Macam mana format segmen kod dia. Okey, cin. Kemudian kalau C, scanf. Kalau Java, system.int. Okey, kalau Python input ya, itu untuk sinteks bagi Python. Okey, macam mana penulisan dia? Umur sama dengan input umur. Okey. Seterusnya, tengok contoh kod segmen penggunaan fungsi input dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okey, diisytiharkan pemula ubah pengecam umur sama dengan input masukkan umur anda. Maksudnya di sini awak perlu apabila sintek input dibaca, aturcara akan menunggu input daripada pengguna. Kita akan masukkan input, kita akan masukkan umur tadi. Ya. Maksudnya arahan input ni memerlukan pengguna memasukkan data. Seterusnya, kita tengok pula fungsi output. Fungsi output ni untuk mendapatkan apa dia? Fungsi output untuk mendapatkan kejap mana? Okey, fungsi output ni merujuk kepada maklumat yang akan dipaparkan pada skrin komputer ya. Okey, maksudnya hasil yang kita dapat daripada input yang kita masukkan tadi. Okey, biasanya kita punya output ni kita boleh lihat daripada monitor. Monitor ialah peranti output yang biasa digunakan. Okey, kemudian maklumat dalam bentuk mesej ataupun hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod ya. Monitor dia akan paparkan maklumat dalam bentuk mesej ataupun hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod tadi. Kita tengok dia punya fungsi output dalam beberapa bahasa pengaturcaraan. Sama juga ya, kita ada bahasa pengaturcaraan C++, C, kemudian Java, Python, Scratch. Okey, kalau sintek umum untuk C++, cout. Tadi kalau input cin. Okey, kemudian untuk C++ sintek umum dia ialah printf. Kalau input tadi apa? Input tadi ialah scanf. Okey, Java system.out. Kalau yang input tadi system.in. Okey, kalau Python print. Tutup kurungan, dalam kurungan. Okey, kita tengok contoh dia, print umur ataupun print umur. Boleh ya, dua-dua ni. Okey, walaupun awak tak belajar C++, C, Java, tapi awak kena tahulah. Okey. Seterusnya, tengok pula dia punya penggunaan fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan Python ya. Okey, umur. Kita isytiharkan umur, pengecam umur sama dengan jenis data integer, nilai yang disimpan ialah 14. Okey, kemudian kita nak cetak print umur anda adalah print umur anda pada tahun ini ialah. Okey, kita ambil daripada nilai yang disimpan di sana tadi. Okey, jadi fungsi output ni telah diaktifkan. Jadi apa output yang dihasilkan? Output dia umur anda pada tahun ini ialah berapa? Nilai yang disimpan 14 tahun. Okey, itu ialah dia punya output. Okey. Okey, tengok penerangan di kat bawah ni ya.